Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang pada follower page Harimau Melaya. Hari ini eksklusif saya bawakan untuk anda sekali lagi. Kita bersama dengan bekas jurulatih untuk Malaysia bawah 20 dengan bawah 19 iaitu Coach Hassan Sadari Waras. Coach, apa khabar Coach? Sihat Coach? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Coach. Macam mana Coach raya ni? Boleh cerita sikit raya-raya ni punya. Okey, dah tak bawa tim ni dapatlah raya dengan family kan. Tidak, kita duduk beraya dekat overseas je. Tahun-tahun beraya kat overseas masa dengan Harimau Muda dulu. So sekarang ni adalah sikit ruang beraya dengan family, Alhamdulillah. Alhamdulillah Coach. Okey Coach, kita tahu Coach setelah Coach tak memegang jawatan dekat FAM lagi untuk jurulatih ni, apa perkembangan terkini Coach yang mungkin orang nak tahu Coach buat apa sekarang? Okey, last assignment saya dengan national team adalah dengan skuad bawah 19 tahun. Pada 2 tahun yang lepas lah, 2022 ya. So Alhamdulillah untuk AFF kita mencapai target yang kita sasarkan. Cuma kita gagal untuk melayakkan pasukan bawah 19 tahun ke peringkat seterusnya pada kelayakan AFC bawah 20 tahun. So buat masa sekarang saya lebih tertumpu kepada program pembangunan bola sepak dari akar umbi sehingga ke peringkat umur 17 tahun. So saya terlibat secara langsung dengan program pembangunan bola sepak negara sebagai salah seorang pegawai teknikal bagi membimbing jurulatih dan juga mencari bakat-bakat pemain untuk kita serapkan ke Akademi Mohtadari di Gambang. Oh, maksudnya setiap selection yang ada, coach akan turun pergi memantau jugalah, coach. Betul, betul, betul. Oh, okey. Kalau coach melihat sekarang ni, bila coach dah ditugaskan sebagai jawatan yang baru ni, macam mana coach melihat perkembangan pula bakat-bakat muda kita yang ada sekarang ni, coach, daripada pemerhatian coach? Seperti yang lepas juga, kita sebenarnya tidak ketandusan dengan bakat-bakat pemain di peringkat akar umbi sebenarnya. Memang kita kalau nak dibandingkan dengan pemain-pemain yang lebih maju, pemain-pemain di negara kita juga mereka mempunyai potensial yang tinggi. Tinggal lagi kita perlu untuk memberi pendedahan yang sewajarnya kepada barisan usia begini untuk mereka mendapat pengalaman yang lebih berguna ataupun yang lebih baik bagi mereka meneruskan karier mereka sebagai pemain profesional pada masa akan datang. Okey coach, kalau tak salah saya masa coach champion AFF bawah 19 tu ada 4 player coach yang sekarang ni ada di bawah 23. Antaranya ada Ubay, Betul, Alif Izwan, Najimuddin dengan Hakimi Azim kan. Coach pernah betul. melatih mereka, macam mana coach melihat perkembangan mereka pula sehingga sekarang ni, macam mana coach? Okey, mereka ni antara pemain-pemain yang dilahirkan daripada program Akademi Mohtadari sebenarnya. Ya. So, uh, saya tidak terasa terkejut kalau kata mereka ini di usia lebih kurang dalam 20 tahun. Mereka telah berjaya untuk mewakili pasukan bawah 23. Jadi mungkin di peringkat awalnya mereka ini telah didedahkan dengan pertandingan-pertandingan ataupun kejohanan yang lebih kompetitif. Maksudnya kalau di MD mereka ni telah uh, diberi pendedahan dalam kejohanan bawah 16 tahun ataupun kelayakan AFC bawah 17 tahun dan diikuti dengan AFC bawah 19 tahun ya. So saya rasa dengan pengalaman mereka bermain dalam dua kategori umur begini membantu kepada mereka untuk bermain pada kategori bawah 23 ini. Okey coach, kita pergi ke yang bakal berlangsung. Saya rasa Malaysia akan menentang Uzbek dulu hari Rabu ni. Coach sebagai bekas jurulatih juga pernah melalui macam-macam kelayakan lah untuk AFC bawah 20 dulu, bawah 19 dulu. Macam mana coach melihat sejauh mana keupayaan pasukan Malaysia bawah 23 ni di bawah kendalian jurulatih baru Juan Torres Garrido ni untuk orang kata ni menempah tiket sekurang-kurangnya untuk ke semifinal untuk buru tiket Olimpik tu coach. Okey, memang satu tugasan yang mencabar kerana kita diundi dalam grouping yang boleh dianggap sebagai uh, kumpulan yang terkuat. Kita selain daripada uh,
pasukan Uzbekistan. Kita juga diundi bersama dengan Vietnam dan juga Kuwait. So dengan persediaan yang saya rasa Barisan Kejurulatihan telah mengaturkan beberapa perlawanan persahabatan, okey, bagi mendapat keserasian pemain-pemain yang ada dalam skuad. Walaupun pada dasarnya semasa kejohanan ini berlangsung, liga kita masih lagi belum bermula dan itu mungkin sedikit mengganggu kepada persediaan barisan kejurulatihan. Tapi saya percaya dengan 5 perlawanan persahabatan di peringkat antarabangsa yang telah disusun, yang telah dilalui oleh pasukan ini, sedikit sebanyak barisan kejurulatihan telah mengenal pasti ataupun mendapat uh, ramuan yang tertentu untuk bertemu dengan pasukan-pasukan yang ada dalam kumpulan ini. Coach, macam coach pun pernah lalui kan situasi sebegini juga untuk kejohanan-kejohanan yang besar ni coach. Coach melihat apa cabaran utama bila beraksi di luar ni sebenarnya? Kebanyakan pemain juga hari itu tak menyambut hari raya juga. Mungkin macam mana coach? Emosi, cabaran dia lain-lain untuk orang rasa untuk pergi perlawanan pertama ni coach. Okey, saya lebih suka kalau dalam situasi macam ni, itu perkara biasa. Kalau kata bukan kata sebagai alasan kepada atlet-atlet kerana kita berlatih dalam bulan puasa ataupun kita tidak beraya bersama keluarga, tapi itu adalah satu pengorbanan yang saya rasa uh, yang terlalu dihargai. Bukan semua orang mampu untuk melakukan pengorbanan yang sebegini, tapi pemain-pemain kita telah melakukan satu pengorbanan yang besar yang telah mereka lalui. Jadi buktikan dengan pengorbanan yang mereka lalui ini untuk mencapai satu perkara yang positif dalam kejohanan ini kelak. Jadi saya harap pemain tidak terlalu gairah untuk mengejar sasaran yang ditetapkan, tapi lebih menumpu kepada satu-satu perlawanan. Contoh pada 17 bulan kita akan menghadapi dengan Uzbekistan. Saya percaya barisan kejurulatihan dan juga pemain telah mengenal pasti corak permainan yang telah mungkin yang Uzbekistan praktikkan. Pada saya apa yang saya lihat, Uzbekistan mereka agak physical dan mereka mengamalkan sistem pressing kepada pemain kita, terutamanya apabila pemain-pemain kita menguasai bola. Jadi saya harap ataupun saya percaya barisan-barisan kejurulatihan pimpinan Geralu ni telah bersedia dan mendapat sedikit poin daripada apa yang telah Uzbekistan bermain dalam perlawanan-perlawanan persahabatan, kerana mereka juga sebelum ni sebelum bertemu dengan Malaysia, mereka juga telah bertemu dengan Qatar, di mana mereka telah memperolehi kemenangan dengan Qatar dan juga 2-1, dan sebelum tu juga mereka juga bermain dengan China, yang mana mereka juga memperoleh kemenangan 2-0 dengan China. Jadi saya percaya barisan kejurulatihan telah melihat corak permainan yang diamalkan oleh Uzbekistan. Mungkin daripada perlawanan tersebut mungkin mendapat tips kepada kita bagaimana untuk menghadapi pasukan Uzbekistan pada 17 bulan ini. Okey, mungkin last daripada saya coach. Coach pun untuk keseluruhan skuad ni, saya rasa bekas anak didik coach ada juga kat sini dengan pemain-pemain mungkin coach pernah bekerjasama. Apa harapan coach ni dia untuk melihat pemain-pemain bola bertiga ni di kejohanan AFC bola bertiga ni? Okey, kita semua orang nak kita layak kan. Semua orang kita nak layak ke peringkat Olimpik, tapi bukan mudah untuk kita nak layak. Kerana hanya 3 pasukan sahaja yang layak secara automatik ke Olimpik di Paris, ya.
dan pasukan yang keempat tu mereka perlu bermain secara play-off dengan satu pasukan daripada negara Afrika kalau tak salah saya. Yang penting mereka menumpukan satu perlawanan kepada satu perlawanan. So mungkin dengan tempoh 17 hari bulan dan pemain akan bermain lagi dengan Vietnam pada 20 hari bulan dan perlawanan terakhirnya adalah pada 23 hari bulan bertemu dengan Kuwait. Jadi saya percaya mungkin barisan kejurulatihan mempunyai strategi bagaimana untuk ataupun barisan pemain yang akan bermain dengan Uzbekistan, apa target sasaran. Pada saya, sasaran pertama, perlawanan pertama ini adalah kalau kita dapat mengutip mata, even kalau dapat, memang of course kita nak dapat 3 mata. Tapi kalau kata kita dapat mengutip sekurang-kurangnya 1 mata dalam perlawanan menentang dengan Uzbekistan, saya percaya confidence levels pemain-pemain akan lebih tinggi sewaktu bertemu dengan Vietnam pada 20 hari bulan kelak. So saya harap dengan percaturan yang baik, pasukan ini akan layak ataupun akan melepasi peringkat suku akhir dan seterusnya ke peringkat separuh akhir, insyaAllah. Okey, Coach, saya nak selitkan sikit, Coach. Kalau Coach bagi komen tentang pemain yang berkelana di luar negara, Coach Lokman Hakim sendiri. Coach melihat macam mana prestasi Lokman Hakim sendiri, Coach, dengan dia di luar negara. Orang banyak kritik dia juga, dia kurang perform. Apa pandangan Coach sendiri? Saya rasa Lokman dah 2-3 kali bersama dengan pasukan ni waktu semasa kendalian daripada Brad Maloney, yes, dan juga Ella Warrison pun, Coach Ella pun ada panggil beliau bersama dengan pasukan ni. Saya rasa dengan pengalaman beliau bermain di luar negara sekarang ni dengan pasukan apa, Lokman? YSCC Yokohama. Yokohama, okey, jap. Yokohama, Japan, ya. So YSCC Yokohama maksud sekarang. So saya harap dengan pengalaman beliau dengan pasukan tersebut akan memberi keyakinan penuh kepada barisan ataupun pemain-pemain lain supaya dapat mengikut attitude ataupun persembahan yang ada pada beliau. Coach, terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa dengan kami. Saya doakan Coach semoga sihat selalu dan terus berbakti dekat bola sepak negara. InsyaAllah, Coach, kalau ada rezeki kita jumpa di luar nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.